Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Baitus Salam, hadirin dan hadirat para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita rafakkan syukur kepada Allah Azza wa Jal kerana pada malam ini kita dapat bersama berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita pada membahas kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibadi sallallahu alaihi wasallam yang telah diringkaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Ustaz Dr. Ahmad Ibn Osman Al-Mazyad hafizahullahu ta'ala. Ahmad bin Osman Al-Mazyad. Jadi kitab kita ini dirujuk sebagai Mukhtasar Zad Al-Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Dan perbahasan kita pada malam ni kita nak sambung berkenaan dengan faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi sujudil Quran. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan sujud Al-Quran, sujud Al-Quran. Dan sujud Al-Quran ia mempunyai dua nama yang lain, hadirin dan hadirat. Ia ada dua nama yang lain. Iaitu yang pertamanya ia juga lebih dikenali sebagai sujud sajadah. Lebih dikenali sebagai sujud sajadah. Dan yang keduanya ia juga dikenali sebagai sujud tilawah. Sujud tilawah. Tetapi Ibnul Qayyim beliau menggunakan suatu terminologi iaitu sujud Al-Quran. Jadi maknanya sujud yang berkaitan dengan Al-Quran. Tetapi kita katakan bahawasanya kita lebih kenali sujud sajadah. Sujud sajadah ataupun sujud tilawah. Dan sebagaimana yang saya sebut beberapa majlis kita sebelum ini, sujud ini hukumnya sunat. Sujud ini hukumnya adalah sunat. Dan disunatkan kepada dua individu. Yang pertama, individu yang membaca ayat-ayat sajadah, dan yang kedua individu yang mendengar bacaan ayat-ayat sajadah. Jadi kedua-dua individu ini mereka disunatkan untuk sujud tilawah atau sujud sajadah atau sujud Al-Quran. Dan hukumnya adalah sunat. Tidak kiralah sama ada bacaan tersebut berlaku di dalam salat seperti solat subuh kebiasaannya pada pagi Jumaat apabila dilaku secara berjamaah, ataupun ia dibaca di luar salat. Maknanya kita membaca ayat-ayat Quran di luar salat, kemudian sampai kepada ayat sajadah, maka kita dianjurkan untuk bersujud. Itu kita disunatkan untuk bersujud. Dan disebut di sini oleh penulis kitab rahimahullahu rahmatal abrar, kana sallallahu alaihi wasallam idza marra bisajdatin kabbara wa sajad. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sampai kepada bacaan ayat-ayat sajadah, baginda akan melafazkan takbir lalu baginda pun sujud. Baginda akan melafazkan takbir lalu baginda pun sujud. Dan ini merujuk kepada dalam salat. Ini merujuk kepada dalam salat.
Kemudian warubbama qala fi sujudih, dan kadangkala baginda membaca dalam sujudnya, iaitu sujud tilawah itu. Bila sujudihi di situ merujuk kepada sujud tilawah ni, sujud sajadah ini. Apa yang Nabi baca? Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sebahagian riwayat menambah fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan ini namun di sini disebut hatta, sehingga kepada bihaulihi wa quwwatihi saja. Yang mana terjemahannya sajada wajhi, telah sujud mukaku ini. Lillazi khalaqahu wa sawwarah, kepada Tuhan yang menciptakannya dan membentuk rupanya. Wa syaqqa sam'ahu wa basarah, dan memberikan kepada mukaku ini ada pendengaran dan ada penglihatan, iaitu pendengaran menerusi telinga dan penglihatan menerusi mata. Bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya dan kekuatan daripada Allah. Bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya dan kekuatan daripada Allah, Allah menciptakan semua itu. Jadi sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Begitu. Dan ini sebenarnya adalah lafaz sujud salat yang Nabi SAW pernah baca juga, iaitu Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maknanya dalam sujud salat pun Nabi membaca juga bacaan ini. Dan dahulu saya ada sebutkan di sini juga dalam beberapa majlis yang lepas, sujud ini terbahagi kepada 4. Yang pertamanya sujud salat itu. Dan sujud salat adalah rukun min arkanis salah, salah satu rukun daripada rukun-rukun salat. Kemudian saya juga kata selain daripada sujud salat, adanya sujud sahwi. Dan yang ketiganya adanya sujud syukur. Dan yang keempatnya, inilah perbahasan kita, sujud tilawah atau sujud Al-Quran. Jadi keseluruhannya ini, yang wajib satu sahaja, iaitu sujud salat tu. Sujud salat itu sahaja yang wajib. Adapun sujud sahwi, walaupun ia dituntut, tetapi ia tidak sampai kepada hukum wajib. Hukumnya sunat. Sujud syukur, kita dah bahas pada 2 minggu yang lepas, hukumnya sunat. Dan pada malam ini juga, sujud tilawah atau sujud Al-Quran ini pun, hukum dia adalah sunat. Bahkan saya baru-baru ini hadirin dan hadirat, ada membaca perbahasan dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Allamatul Syekh Zainuddin Al-Malibari. Zainuddin Al-Malibari Asy-Syafi'i. Dan beliau ini adalah anak murid kepada ulama dalam mazhab Syafi'i ini, yang namanya Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Dalam kitab tersebut, beliau ada bahas, sekiranya dalam sujud-sujud seperti sujud syukur ini, ataupun sujud sahwi, ataupun sujud tilawah ini, kita membaca bacaan yang sama dengan sujud salat, itu pun telah memadai. Itu pun telah memadai. Maknanya kalau ada orang dia nak melakukan sujud sajadah, dia tak tahu nak baca sujud tu, nak baca ayat tu, dia tak tahu zikir tu. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi, ni dia tidak hafal. Jadi boleh tak dia menggunakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih? Kita kata boleh. Memadai dan mencukupi. Dan ini sebenarnya tidak orang kata pelik, kerana nas Al-Quran adalah sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah kepada Tuhanmu yang maha tinggi. Dan saya selalu sebut, apabila turun sahaja ayat-ayat tersebut, Nabi berkata kepada para sahabat, ij'aluha fi sujudikum, jadikan tasbih tu pada sujud-sujud kamu. Maka sebab itulah apabila kita bersujud, kita baca subhana rabbiyal a'la. Begitu. Sebab Allah kata sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la tu kata perintah.
perbuatannya, perlakuannya untuk kita menuntut atau untuk kita menepati perintah tersebut adalah subhana rabbiyal a'la. Dia sama macam dalam surah Al-Waqi'ah ada menyebut fasabbih bismi rabbikal azim. Ini kata perintah. Bertasbihlah menggunakan nama Tuhanmu yang Maha Agung. Jadi Nabi apabila turun ayat tersebut, Nabi kata ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan ia pada rukuk kamu. Dan begitu juga ayat Quran mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dalam surah Iza Ja'a Nasrullah itu. Jadi Nabi SAW membaca dan mempraktikkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada tasbih, ada tahmid, ada istighfar. Dan Nabi baca ketika rukuk, ketika sujud juga. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Subhanakallahumma rabbana itu ada tasbih. Wa bihamdi itu ada tahmid, sebutan alhamdulillah. Dan Allahumma ghafirli itu adalah istighfar. Jadi tengok, bacaan-bacaan zikir kita dalam rukuk, dalam sujud ni kebanyakannya diambil daripada ayat Quran tu. Maknanya perintah Quran. Dan Nabi SAW mengamalkan isi kandungan Quran tu. Maka sebab itu tidak salah kalau kita ini ketika sujud, tak kiralah sujud apa pun. Sujud salat ke, sujud syukur ke, sujud tilawah ke, sujud sahwi ke, untuk kita membaca subhana rabbiyal a'la dibolehkan. Tidak ada masalah. Dibolehkan. Warubbama qal, tengok, dan kadang-kala maknanya Nabi ni, sifat bacaan Nabi ketika sujud tilawah ini tidaklah satu sifat bacaan yang mesti satu sahaja, tak. Maknanya ada bacaan yang pelbagai. Maknanya di situ ada keluasan, di situ ada keluasan. Sebab itu tidak pelik apabila keluasan ini saya nak kena sebutkan juga. Apabila keluasan bacaan ini bacaan zikir. Dalam solat kan kita boleh 3 bentuk ucapan. Kita boleh baca Quran, kita boleh berzikir dan kita boleh berdoa. Yang ni dalam salat boleh, 3 perkara ini boleh. Macam kalau dalam kita punya sujud, boleh tak kita nak berdoa, kita kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Boleh tak kita baca? Kita boleh baca. Tapi saya tanya kepada tuan-tuan, ada tak hadis Nabi baca Rabbana atina fid dunya hasanah dalam sujud salat? Sudah. Ada tak hadis tu? Kalau tak ada hadis, adakah kita melakukan perkara yang Nabi tak buat? Adakah kita dikira bid'ah dalam hal tu? Sebab melakukan perkara yang Nabi tidak buat. Kita tak kata macam tu. Sebab itu kadang-kala, saya ingat dahulu, saya ada kongsikan di Facebook saya berkenaan dengan isu sujud sahwi, hadirin dan hadirat. Bahawasanya Al-Imam Nawawi, beliau menyebut di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kalau kita nak melakukan sujud sahwi, kita disunatkan untuk membaca zikir Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Terjemahan dia, Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lalai. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lalai. Jadi kemudian ada yang saya tengok di komen tu, dia kata yang ni tak, Nabi tak ajar macam tu. Allah, dia kata Nabi tak ajar macam tu. Dia kalau tanya dalam keadaan yang baik, maknanya ada tak sandaran dalam isu ini? Apakah pandangan syarak terhadap isu ini? Saya boleh toleransi dengan orang yang ingin mengetahui dengan cara yang baik. Tapi kalau tiba-tiba datang komen dok kata ini Nabi tak buat, Allah, seolah bila Nabi tak buat dia cakap kepada saya ni. Lepas tu saya pun biasa saya akan avoid orang macam ini, hadirin dan hadirat. Ya mudah aja prinsip media sosial ni, kalau kita tak berkenan kita avoid, hadirin dan hadirat. Jadi saya malas nak berpanjang. Saya sebut dalam kuliah-kuliah saya lah, dalam majlis-majlis ilmu seumpama ini. Dia adakah tidak semestinya kalau Nabi tak baca macam tu, semasa sujud sahwi kita tak boleh membaca? Sebab zikir dalam sujud, bacaan dalam doa, bacaan doa ketika sujud, ini adalah perkara yang ada keluasan syarak. Ada keluasan syarak.
Dan tak salah pun kalau kita nak membaca dengan bacaan-bacaan zikir tersebut, hadirin dan hadirat, ketika di dalam salat jika sampai kepada maqam dia. Kerana nas menunjukkan Nabi mempelbagaikan bacaan. Dan di sini mengatakan wa rubbama qal, dan boleh jadi baginda membaca ketika sujud tilawah ini, Allahumma htut anni biha wizra waktub li biha ajra waj'alha li 'indaka dhukhra wa taqabbalha minni kama taqabbalta min 'abdika Daud. Zakarahuma ahlus sunan. Zakarahuma ahlus sunan. Terjemahan doa ni Nabi baca bila? Ketika sujud tilawah. Ketika sujud tilawah. Allahumma htut anni biha wizra. Ya Allah, kau padamkanlah dosa daripada aku dengan sujud ni. Maknanya, ya Allah, menerusi sujud ini, kau padamkanlah dosa daripada aku. Menerusi sujud ini, kau padamkanlah dosa daripada aku. Wizr adalah dosa. Itu yang kita sebut dalam Al-Quran, dan antaranya dalam surah An-Najm. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Begitu. Jadi al-wizr ni dosa. Jadi Allahumma htut anni biha wizra. Ya Allah, kau padamkanlah dosa-dosaku dengan sujud ini. Menerusi sujud ini. Waktub li biha ajra. Dan dengan sujud ni, kau catatkanlah untuk aku pahala. Waktub li biha ajra. Kau catatkanlah untuk aku pahala menerusi sujud ni. Waj'alha li 'indaka dhukhra. Dan kau jadikanlah untuk aku di sisi kamu pahala menerusi sujud ini juga. Ha kembali kepada apa? Sajadah. Kembali kepada sajadah. Wa taqabbalaha minni kama taqabbalta min 'abdika Daud. Wa taqabbalha minni, dan kau terimalah sujud ini daripadaku sebagaimana kau terima amalan daripada nabimu Daud. Daripada nabimu Daud. Ini antara bacaan Nabi ketika sujud tilawah. Jadi kita boleh hafal, dan sentiasalah bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi ini, iaitu bacaan-bacaan yang maksur, sentiasalah ini berada pada darjat yang tertinggi untuk diamalkan. Maknanya kalau kita nak amal, inilah darjat yang paling tinggi. Ada zikir-zikir ketika sujud, doa-doa yang Nabi SAW sendiri tunjukkan. Ini yang paling utama untuk kita beramal dengan dia. Allahumma htut anni biha wizra waktub li biha ajra waj'alha li 'indaka dhukhra wa taqabbalha minni kama taqabbalta min 'abdika Daud. Hadirin dan hadirat, zakarahuma ahlus sunan. Maknanya kedua-dua riwayat ini diriwayatkan daripada ahlus sunan. Diriwayatkan daripada ahlus sunan. Maknanya riwayat yang pertama tadi, sajada wajhiya lillazi khalaqahu, dan juga Allahumma htut anni biha wizra itu. Kemudian disebutkan, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, walam yunqal anhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yukabbir lirraf'i min hadha sujud. Tidak dinukilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda melafazkan takbir untuk bangun daripada sujud ini. Wala nuqila anhu fihi tashahhudun wala salamun albattah. Dan tidak dinukilkan daripada Nabi berkenaan dengan sujud tilawah ini adanya tasyahud dan adanya salam. Yang ni merujuk kepada sujud tilawah di luar salat. Merujuk kepada sujud tilawah di luar salat, hadirin dan hadirat. Jadi tidak ada tasyahud. Maknanya tidak ada tasyahud ketika sujud tilawah, dan tidak ada salam. Tidak ada salam. Baik. Kalaupun di dalam salat ia berlaku, maka ia ada takbir untuk kita bangun. Maknanya biasa selepas kita sujud tu, kita nak bangun menyempurnakan baki rakaat tu, kita akan
Allahu Akbar balik. Hadirin dan hadirat. Tapi di luar salat tidak ada takbir bangun daripada sujud sahwi ini. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu sajada fi, dan telah sahih riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda bersujud pada bacaan Alif Lam Mim Tanzil. Alif Lam Mim Tanzil. Ini adalah surah As-Sajdah. Ini adalah surah As-Sajdah. Wa fi Sad, dan pada surah Sad pun ada satu ayat Sajdah. Kita boleh cek lah. Saya tidak tahulah ayat yang keberapa, jilid juzuk keberapa, tidak. Tapi dalam surah Sad pun ada ayat Sajdah. Dan begitu juga dalam surah An-Najm. Surah Wan-Najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa fi idza as-sama' unshaqqat, idza as-sama' unshaqqat. Ini surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq. Pun kalau kita semak, ada juga ayat Sajdah di dalam surah tersebut. Wa fi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pun ada juga. Yang sanad'u zabaniyah. Kemudian sambungan dia. Kalla la tuti' wasjud waqtarib. Kan itu ayat Sajdah tu. Kalau tuan-tuan perasan. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sebelah dia mesti ada perasan, ada simbol Sajdah. Itu pun termasuk dalam ayat Sajdah. Baik. Wa zakara Abu Daud an Amr ibn al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'ahu 15 sajdatan minha salasun fil mufassal wa fi suratil hajj sajdatan. Abu Daud meriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Amr bin al-As bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada beliau 15 ayat sajadah. 15 ayat sajadah. Seolah dia nak memberitahu ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ni ada 15. Antara 15 tu ada 3 ayat sajadah dalam Al-Mufassal. Dalam Al-Mufassal ni maknanya surah-surah yang panjang. Surah-surah yang panjang ada 3 ayat sajadah. Manakala di dalam surah Al-Hajj ada 2 sajadah. Maknanya ada 2 ayat sajadah. Baik, jadi ini selesai perbahasan yang disebut oleh Ibn Al-Qayyim berkenaan dengan sujud tilawah. Sujud tilawah atau sujud Al-Quran di sini. Jadi kita buat tambahan bahawasanya sujud Al-Quran ini nama lain dia adalah sujud sajadah atau sujud tilawah. Hukumnya adalah sunat dan disunatkan kepada kita ini untuk sujud sajadah dalam 2 situasi. Pertama, apabila kita mendengar bacaan ayat-ayat sajadah, atau yang kedua apabila kita sendiri yang membaca ayat-ayat sajadah. Sama ada bacaan ayat-ayat sajadah itu di dalam salat atau di luar salat, hukumnya tetap sunat. Hadirin dan hadirat. Baik. Kemudian kita nak beralih kepada perbahasan yang berikut, iaitu tajuk yang baru. Fasal yang ke-18. Yang sebentar tadi sebenarnya fasal yang ke-17. Ini kita nak beralih kepada fasal yang ke-18. Hadirin dan hadirat, daripada kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibadi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil jumu'ati wa zikri khasa'is yaumiha. Terjemahan. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan hari Jumaat. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan hari Jumaat. Wa zikri, iaitu faslun fi zikri khasa'is yaumiha, iaitu dan pada kita nak menyebut berkenaan dengan ciri-ciri istimewa siang hari Jumaat. Ciri-ciri istimewa siang hari Jumaat. Saya nak sebut bahawasanya terjemahan yaum, walaupun biasa orang kita yaum tu diterjemah sebagai hari, betul tak?
Tetapi sebenarnya yang lebih spesifik, yaum adalah siang hari. Yaum adalah siang hari. Sebab itu kita biasa baca hadis berkenaan dengan bacaan surah Al-Kahf, yang ada riwayat menyebut man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jumu'ah, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq, akan diterangkan untuk dirinya cahaya antara dia sehingga ke Baitullah, iaitu Kaabah. Jadi ini di sini disebut Lailah Al-Jum'ah, Lailah malam. Dan kemudian satu lagi hadis yang lain, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah. Jadi yaum di situ yang tepat adalah siang hari Jumaat, iaitu sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada siang hari Jumaat, adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain, akan diterangkan baginya cahaya antara dua Jumaat, antara dua Jumaat. Jadi adanya lailah, iaitu malam, adanya yaumun, iaitu siang. Jadi yang yaum di situ, ia merujuk kepada siang. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab-kitab fiqh, cuba baca perbahasan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang disunatkan pada hari Jumaat. Rujuk kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i mudah sebagai contoh. Mereka mesti akan sebut antara perkara sunat selain daripada memperbanyak selawat ke atas Nabi pada hari Jumaat, iaitu membaca surah Al-Kahfi. Dan mereka kata bacaan surah Al-Kahfi ini adalah fi yaumiha wa layliha. Maknanya ataupun fi yaumiha wa laylatiha, membaca surah Al-Kahfi pada siang hari. Mereka bila mereka bahas yaumiha tu akan disyarahkan ai fi nahariha. Maknanya yaum adalah nahar. Nahar ni siang. Dan lailah adalah malam. Lailah adalah malam. Jadi lailatul Jumu'ah, malam Jumaat. Dan malam daripada maghrib ke subuh, siang daripada subuh ke maghrib. Begitu. Jadi maghrib tadi dah masuk Jumaat. Kita sekarang ini malam Jumaat. Kita sekarang ini malam Jumaat. Masuk subuh nanti dalam 5.58 atau 5.59, hadirin dan hadirat, telah bermulanya siang. Telah bermulanya siang. Dan esok masuknya maghrib dalam pukul 7.30 atau 7.31, tamat dah siang Jumaat. Esok tamat dah siang Jumaat, maknanya bermula dah malam Sabtu. Begitu. Jadi hari bermula dengan malam, kemudian barulah siang. Jadi kita kata begini, anjuran membaca surah Al-Kahfi ni maknanya pada dua-dua waktu ni. Malam ni pun sebenarnya ada anjuran untuk kita baca Al-Kahfi. Tak perlu tunggu esok, malam ni pun kena ada satu contohnya. Dan esok pun baik lepas subuh ada satu lagi anjuran untuk kita memulakan bacaan surah Al-Kahfi. Jadi ada orang kata, kita kalau nak dapat fadilat bacaan di siang hari Jumaat, siang hari bermula bila? Subuh lah kan? Saya kata tadi subuh ke maghrib. Jadi lagi awal kita baca, lagi afdal sebenarnya. Maknanya, kalau untuk kita dapat fadilat bacaan surah Al-Kahfi pada siang hari Jumaat, yang paling afdal adalah kita baca selepas subuh. Lebih-lebih lagi waktu tu didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kau berkatilah umatku pada waktu paginya. Jadi bukur ni adalah waktu subuh. Bukur ni adalah waktu subuh. Bukan bukhur, bukur. Jadi Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kaf. Ya Allah, kau berkati. Ada orang kata, kalau amalan lagi awal lagi bagus, kenapa tak malam Jumaat je kita start baca? Yang ni kita kena different kan? Kena differentiate, hadirin dah, kena bezakan. Malam Jumaat satu isu, siang Jumaat satu isu yang baru. Jadi maksudnya yang afdal baca selepas subuh tu adalah bacaan siang Jumaat. Kerana siang ni subuh ke maghrib. Jadi kenapa pula ada malam tadi ada kaitan dengan hari ni? Tak, ni macam ada ni ada waktu yang berbeza. Malam satu isu, maghrib ke subuh,
siang satu isu, subuh ke maghrib. Jadi begitulah kepahaman hadirin dan hadirat. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i anjuran membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, iaitu siang hari Jumaat dan pada malam hari Jumaat. Jadi sebab itu bila saya terjemahkan wa zikri khasaisi yaumiha, maknanya kelebihan atau fadilat siang hari Jumaat. Tuan-tuan biasa dengar ada sebuah kitab yang disebut Amalul Yaumi wal Lailah. Amalul Yaumi wal Lailah. Terjemahannya adalah amalan siang dan malam. Bukan amalan sehari dan malam. Kadang kalau kita terjemah Amalul Yaumi wal Lailah, amalan sehari dan malam, bukankah malam tu termasuk dalam sehari? Kenapa nak dibezakan pula? Tapi yang lebih tepat, Amalul Yaumi wal Lailah adalah amalan siang dan malam. Yang lebih tepatnya zikir-zikir pagi dan petang. Begitu. Dan ada dua orang ulama yang terkenal dengan penulisan kitab Amalul Yaumi wal Lailah. Yang pertama adalah Al-Imam Ibnus Sunni. Al-Imam Ibnus Sunni. Yang ni yang paling masyhur sekali. Amalul Yaumi wal Lailah Ibnus Sunni. Yang kedua adalah Al-Imam An-Nasai. Pun ada juga kitab Amalul Yaumi wal Lailah. Yang mana teras perbahasan Amalul Yaumi wal Lailah ini, amalan zikir siang dan malam, adalah berkenaan dengan zikir-zikir. Perbahasannya adalah zikir-zikir. Tapi tiba-tiba datang satu ulama yang kemudian daripada dua orang tokoh ni, kemudian daripada An-Nasai, kemudian daripada Ibn Sunni, dia menulis kitab yang lebih baik daripada kedua-dua mereka ni. Dalam bidang yang sama, dalam bidang zikir-zikir juga, pagi dan petang dan lebih daripada itu, iaitu kitab Al-Azkarul Muntakhabah min kalami Sayyidil Abrari sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imamun Nawawi rahimahullah. Kitab Al-Azkar, hadirin dan hadirat. Ini lebih menyeluruh berkenaan dengan tajuknya, zikir-zikir itu, berbanding dua kitab yang kita sebutkan, Amalul Yaumi wal Lailah oleh Ibn Sunni dan Al-Imamu An-Nasai rahmatullahi alaihima. Jadi berbalik kepada petunjuk Nabi berkait dengan hari Jumaat dan menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan siang hari Jumaat. Dan Jumaat ni kalau tuan-tuan tengok, dia berbeza sedikit dengan hari-hari yang lain. Kalau Ahad ni kita kata ia adalah hari yang pertama. Kalau mengikut kepada orang kata berbeza dengan kita lah, hari pertama Isnin, betul tak? Tapi kalau sebahagian dia mengatakan hari ni dimula dengan hari Ahad. Sebab Ahad ni 1, Isnin 2, Selasa kan Salas 3, Rabu ni daripada Arbi'ah 4, Khamis daripada Khamsah 5. Tapi tiba-tiba Jumaat, dia jadi Jumaat, dia tak jadi Sitah. Dia tak jadi Sitah, dia jadi Jumaat. Kenapa Jumaat ni dinama sebagai Jumaat? Berbeza dengan hari-hari yang lain, kebiasaannya dinamakan ikut nombor. Hadirin dan hadirat. Jadi kalau Sabtu pun boleh kata ada kaitan dengan Sab'ah. Tetapi Jumaat ni memang jelas-jelas perbezaan. Iaitu kata para ulama, antaranya seperti yang disebut oleh Ibnu Katsir, dinamakan Jumaat sebagai Jumaat likasratil ijtima'i fihi, kerana banyaknya ijtima' pada hari Jumaat. Kerana banyaknya ijtima', sebab tu dinamakan Jumaat. Ijtima' ni apa dia? Perhimpunan, perkumpulan. Kan pada hari Jumaat adanya salat Jumaat, iaitu banyak berlaku padanya perhimpunan. Sebab itulah kata Ibnu Katsir, hari ini dinamakan sebagai hari Jumaat. Fi sahihi Muslim, dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah wa Huzaifah radhiyallahu anhuma, daripada Abu Hurairah dan juga Huzaifah ibnul Yaman rahimahullah radhiyallahu anhuma, qala, kedua mereka berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adallallahu 'anil jumu'ati man kana qablana, fakana lil yahudi yaumus sabt
wa kana lin-nasara yaumul ahad faja'a Allahu bina fahadana liyaumil jumu'ah faja'ala al-jumu'ata was-sabta wal-ahad walidhalika hum tab'un lana yaumal qiyamah nahnu al-akhiruna min ahli ad-dunya wal-awwaluna yaumal qiyamah al-maqdi lahum qabla al-khalaiq al-maqdi lahum qabla al-khalaiq, yang bermaksud hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu wa taala maknanya meninggalkan atau menghilangkan hari Jumaat ni ke atas orang yang sebelum kita. Maknanya Allah tidak memberikan, itu makna dia. Allah tidak memberikan hari Jumaat ni kepada golongan sebelum daripada kita. Dan tuan-tuan, kalau Nabi SAW menyebut golongan sebelum daripada kita, biasanya ia pasti merujuk kepada Bani Israel. Biasanya begitu. Macam contoh, hadis Nabi berkenaan dengan 3 orang lelaki yang terperangkap di dalam gua tu. Mungkin kita biasa dengar. Nabi mulakan kisah dengan Nabi kata, intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum. Tengok bahasa dia, mimman kana qablakum. Yang ni apa dia? Adallallahu anil jumu'ati man kana qablana. Jadi samalah. Intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum. 3 orang lelaki dari kalangan generasi sebelum kamu telah bermusafir. Yang ni Allah telah menyembunyikan atau Allah tidak memberikan hari Jumaat kepada golongan sebelum kamu, golongan sebelum kita. Dan golongan sebelum kita ini pasti biasanya merujuk kepada Bani Israel, iaitu Yahudi dan Nasrani. Lalu Nabi SAW kata, fakana lil yahudi yaumas sabt, makna yaumus sabt, golongan Yahudi ini diberikan kepada mereka hari Sabtu, hari Sabtu. Wa kana lin nasara yaumul ahad, dan diberikan kepada golongan Nasrani hari Ahad. Dan faja Allahu bina, kata Nabi, kemudian Allah pun mendatangkan kita. Fahadana liyaumil jumu'ah, lalu Allah memberi hidayah kepada kita ni, atau Allah mengurniakan kepada kita ini hari Jumaat. Faja'ala al-jumu'ata was-sabta wal-ahad, kemudian Allah menjadikan Jumaat dulu, baru Sabtu, baru Ahad. Jadi maknanya dahlah umat kita datang lambat, tapi dia letakkan Jumaat, maknanya dia awal. Macam tu. Walizalika hum tab'un lana, macam itulah mereka ni selepas kita pada hari kiamat. Mereka Sabtu dan Ahad, kita Jumaat, kita lagi awal. Macam tu. Jadi mereka ni datang selepas kita pada hari kiamat. Lalu Nabi kata, nahnul akhirun, kita ni umat yang terakhir. Mana awal lagi? Yahudi ke kita? Nasrani ke kita? Mereka dulu. Tapi kita yang diberikan keutamaan dan pendahuluan pada hari akhirat nanti. Nahnul akhiruna min ahli dunia, kita ni ahli dunia yang terakhir, umat kita ni. Wal awwaluna yaumal qiyamah, tapi pada hari kiamat kita lah umat yang paling awal. Maknanya di dunia kita umat terakhir, pada hari kiamat kita umat yang terawal. Maknanya ini level-level VIP lah sebenarnya. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad. Datang lambat, masuk awal. Tak hebat ke macam tu? Seronok macam tu. Saya pun suka macam tu. Kita datang awal, kita nak kena tunggu lama pula. Tapi kalau kita ni alhamdulillah dari umat Nabi Muhammad SAW. Jadi al-maqdi lahum qabla al-khalaiq, iaitu kita yang pertama akan dihisab, dihitung, dinilai dan diadili sebelum umat-umat yang lain. Hadirin dan hadirat. Jadi hadisnya hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi maknanya kita ni diumpamakan Allah Ta'ala berikan hari yang terbaik kepada kita ni, iaitu hari Jumaat untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara kelebihan hari Jumaat. Wa fi Jami' at-Tirmizi, dalam Jami' al-Imam at-Tirmizi, iaitu Sunan at-Tirmizi, min hadisi Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda,
khairu yawmin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila al-jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Terjemahan: sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari adalah hari Jumaat. Sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari, maknanya matahari terbit, matahari muncul. Hari terbaik yang matahari terbit, matahari muncul adalah hari Jumaat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumaat, Adam diciptakan. Adam diciptakan pada hari Jumaat. Wa fihi udkhilal jannah. Dan pada hari Jumaat, Adam dimasukkan ke dalam syurga. Wa fihi ukhrija minha. Dan pada hari Jumaat, Adam dikeluarkan daripada syurga. وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ. Dan tidak berlakunya kiamat melainkan pada hari Jumaat. Tidak berlakunya kiamat melainkan pada hari Jumaat. Dan ini adalah hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Dan juga sebenarnya Imam Muslim pun ada meriwayatkan hadis ini. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Dan disitulah terhentinya perbahasan kita, hadirin dan hadirat, pada malam ini. Saya nak sebutkan beberapa sebelum kita tutup, hadirin dan hadirat. Banyak lagi sebenarnya hadis-hadis yang lain yang mencerita berkenaan dengan fadilat hari Jumaat. Ia adalah hari yang terbaik dalam seminggu. Kalaulah Ramadan disifatkan sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu bagi sekalian bulan, maka Jumaat adalah Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam, iaitu penghulu bagi sekalian hari. Penghulu bagi sekalian hari. Jadi kita ini dalam hari Jumaat, jangan jadikan hari Jumaat kita sama je dengan hari-hari yang lain. Kena jadikan hari Jumaat lebih istimewa, lebih mulia, lebih luar biasa dengan pelaksanaan amal-amal taat, amal-amal ibadat, hadirin dan hadirat. Sebab itu, walaupun kita dengar tadi, kita hari-hari yang lain kita dianjur membaca Quran. Tapi hari Jumaat ni kita digalak membaca Quran dengan jumlah yang banyak. Begitu juga kita dianjur untuk berselawat kepada Nabi ni sallallahu alaihi wasallam pada setiap masa, pada setiap ketika. Cuma pada hari Jumaat kita digalakkan untuk memperbanyakkan selawat. Kerana sabda Nabi SAW, aksiru minas salati alayya yawmal jum'ah, ataupun inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah fa aksiru fihi minas salati alayya, kata Nabi. Sesungguhnya seafdal hari bagi kamu adalah hari Jumaat. Fa'aksiru fihi, maka perbanyakkanlah padanya minas salati alai, berselawat ke atas aku. Jadi maknanya bukan maknanya kita nak tunggu Jumaat baru selawat. Tak, hari lain pun selawat juga. Tapi Jumaat adalah hari melipat gandakan selawat. Kita memperbanyakkan selawat. Sehingga kata para ulama dalam mazhab Syafi'i, minimum banyak tu untuk selawat pada hari Jumaat adalah 300 kali. Minimum. Di pandangan. Maknanya kena memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW pada hari Jumaat. Maknanya seolah yang minimum banyak adalah 300 kali. Biasa kalau kita buka kitab fiqh mazhab Syafi'i, memang kita akan jumpa kenyataan-kenyataan macam tu. Contoh, dia kata kita dianjurkan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Ini mazhab Syafi'i punya pandangan. Bahkan memperbanyakkan bacaan surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Maknanya bukan, memang kalau kita baca sekali pun dah dapat fadilat yang saya sebut tadi. Iaitu fadilat baca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, pada siang hari Jumaat. Betul. Tapi kata mereka, kalaulah kita baca satu kali pun dapat fadilat yang besar, apatah lagi kita baca 2-3 kali. Itu makna dia. Mazhab Syafi'i dia tengok dari sudut tu. Kalau baca satu kali pun dapat fadilat yang besar, apatah lagi baca 2-3 kali. Jadi dia kata
digalakkan untuk memperbanyakkan bacaan surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, pada siang Jumaat. Dan dia kata apa? Seringkas-seringkas ataupun kadar minimum bagi banyak baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat adalah 3 kali. Bayangkan, 3 kali. Ini minimum. Baca, ni anjuran. Ini dalam mazhab Syafi'i. Hadirin dan hadirat. Jadi sebab itu, tapi kalau kita baca sekali sahaja pun, ia telah mencukupi. Kalau 3 kali, bayangkan, Al-Kahfi ni ada 110 ayat. Baca 3 kali, 330, Allah, letih kita. Tapi itu. Cuma kalau di sisi orang yang telah biasa menjadikan Al-Quran ini wirid. Al-Quran ni wirid. Dia sangat mudah, hadirin dan hadirat. Sebab tu paling utama kita ini, kalau boleh, surah-surah lazim atau surah-surah yang penting-penting ini, kita kena hafal. Macam contoh surah Al-Mulk. Kalau boleh hafal surah Al-Mulk. Surah As-Sajadah. Kalau boleh hafal surah As-Sajadah. Surah Al-Kahfi. Kalau boleh hafal surah Al-Kahfi. Sebab bila kita menghafal, ingatan kita, ataupun yang lebih tepat, apabila kita menghafal, kelancaran kita akan lebih lancar. Bacaan kita akan lebih lancar. Kalau macam contoh, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Saya kadang kebiasaan, kalau nak tunggu hadis solat Jumaat baru saya nak baca surah Al-Kahfi, biasa saya tak ada ruang. Saya tidak ada ruang. Biasanya macam tu. Ada orang dia kata tak apa, kita hadir awal ke masjid pada hari Jumaat, nak dengar tazkirah Jumaat ke nak dengar khutbah Jumaat. Jadi waktu tu dia baca surah Al-Kahfi. Tak apalah, silakan. Itu waktu yang dia lapang. Tapi saya pada waktu tu, saya tak lapang. Sebab saya bagi ceramah. Saya biasanya memang ada tazkirah Jumaat. Jadi macam mana pula sambil nak ceramah, sambil nak baca surah Kahfi? Jadi dia sulit, dia susah, hadirin dan hadirat. Jadi adakah saya lepaskan sahaja peluang? Tak. Saya mula membaca, kalau kebiasaan kelaziman mingguan saya, dalam perjalanan pergi kerja, hadirin dan hadirat. Waktu itulah biasa saya akan baca. Macam saya punya rumah di Cyberjaya dan ofis di Taman Maluri. Jadi jarak tu mewajarkan saya baca surah Kahfi. Kalau ofis saya dekat Putrajaya memang tak sempat lah baca, dah sempat, kejap dah sampai dah. Tetapi ni bila kerja di Kuala Lumpur ni, memang kita boleh. Dalam perjalanan tu boleh sangat membaca. Bahkan saya dah habis baca pun saya tak sampai berjabat lagi. Tak tahulah sama ada saya baca laju atau jarak nak pergi tempat kerja tu jauh. Terpulanglah kepada kepahaman kita. Jadi kita kata sebenarnya kalau kita baca menerusi hafalan, dia cepat saja. Dan saya kadang saya tengok kalau bacaan saya tu biasanya puratanya 20 ke 25 minit dah selesai dah untuk 110 ayat. Ini melalui hafalan. Melalui hafalan. Jadi maknanya ambillah peluang. Kalau kita ada ruang yang sama, kalau kita hafal, boleh jadikan masa tu. Daripada kita buang masa, buat apa? Duk dengar radio pagi, buat apa? Bacalah Quran contohnya. Jadi kita boleh ambil, hadirin dah. Sama juga kalau macam tuan-tuan yang hafal surah Al-Kahfi. Macam pada malam ni nak balik jauh. Daripada kita Salat Selatan ni, nak balik ke Pulau Meranti contoh. Jadi katalah jauh. Jadi boleh baca dalam kereta. Boleh baca. Dia tak sebut saya berjaya kan. Jadi balik ke Pulau Meranti. Jadi dalam perjalanan katalah 30 ke 40 minit. Boleh selesaikan bacaan. Jadi ini pun dah nak menjawab soalan sahabat kita Syahir tadi. Saya pergi ke tak pergi kepala kambing ni? Jadi saya pun nak memikirkan banyak benda. Sebab kalau saya pergi, kita nak jumpa kawan-kawan ni tak boleh 5 minit, 10 minit dah nak balik. Jadi mesti nak duduk kurang-kurang komang-komang setengah jam, 40 minit atau sejam. Kemudian bila saya nak balik rumah? Saya pun tak balik rumah lagi. Itu yang pakai baju batik. Jadi saya memikir banyak benda. Kita banyak benda nak kena raikan. Lepas tu esok pagi nak kena pagi-pagi lagi lepas subuh nak kena pergi KL balik. Allah, susahnya. Jadi dia jadi agak-agak rumit sikit perbahasan macam ni. Lagi rumit daripada kitab kita. Jadi sebab itulah saya tak berani jawab tadi masa tanya tu. Ni ada live ni kan, aku nak orang share pula kepada penganjur kita ni. Jadi mudah-mudahan saya boleh dipahami lah hadirin. Memang nama saya fahami, tapi boleh difahami lah insyaAllah.
Okey, jadi itu antara kelebihan hari Jumaat. Maknanya anjuran selain daripada itu adalah kita memperbanyak selawat dan memperbanyak bacaan surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, dan hadir awal ke masjid bagi orang lelaki untuk mendengar khutbah Jumaat, dan jangan tidur masa khutbah Jumaat, kerana kita tidak dibenarkan untuk melakukan perkara-perkara yang menafikan mendengar khutbah Jumaat. Sebab itu sebelum ni, kalau tak silap saya, pada 2-3 minggu yang lepas, masih pada bulan Julai ni juga, ada khutbah yang menarik daripada negeri Selangor, iaitu berkenaan dengan isu mendengar khutbah ni. Dia kata kadang waktu dengar khutbah ni, orang duk pergi main handphone, main game, tidur, lepak atas motor, isap okok, macam-macam. Jadi macam kena tembak kena dengar khutbah tu. Allah, semua orang kena, hadirin dan hadirat waktu tu. Kalau tak silap saya, khutbah minggu pertama di negeri Selangor lah. Di negeri Selangor pada bulan ni, pada bulan Julai. Jadi memberikan penjelasan yang baik kepada kita ini. Jangan, ini kadang waktu khutbah Jumaat tu, kadang yang duk buat kalut apa semua tu jawatan kuasa pada dia pula sibuk main game lah atau apa semua. Ini kadang-kadang masalah juga. Jadi kita nak semua jemaah kita ni fokus. Lebih-lebih ni lah, jemaah lelaki ni lah, fokus dalam mendengar khutbah. Bila lagi kita nak dengar khutbah? Dengar ceramah memang kita tidur pun tak apa. Saya memang kalau tempat yang saya tazkirah dan khutbah tu, memang saya akan bagi tahu siap-siap. Saya kata kepada sidang jemaah, kalau untuk tazkirah saya nak tidur, silakan tidur. Tapi masa saya khutbah nanti jangan tidur, saya kata macam tu. Kalau saya nampak atas mimbar, saya tegur, saya kata. Jadi sebab tu, tapi yang peliknya dua-dua orang tak tidur. Tazkirah pun orang tak tidur, khutbah pun orang tak tidur. Jadi bagus juga bagi tahu begitu. Dia pun kata, alamak ustaz ni jenis nampak pada atas ni. Dia jenis tak baca skrip ni. Kalau tak baca skrip, dia akan sebut nama Allah. Jadi kalau baca skrip, orang tidur pun dia tak kata apa. Jadi sebab tu kita kena ambil hadirin lah, ambil teguran dalam hal tu. Dan yang terakhir, sampai kita kepada penutup, iaitu pada penghujung siang hari Jumaat adanya doa yang mustajab. Pada penghujung siang hari Jumaat adanya doa yang mustajab, iaitu selepas asar, sebelum terbenam matahari. Jadi sangat kena rebutkan peluang macam tu. Saya pula waktu macam tu, biasanya saya atas kereta. Biasanya saya akan atas kereta. Nak pergi mana tu agak-agak? Pergi ceramah, pergi kuliah maghrib. Biasanya waktu itulah waktu saya pergi kuliah maghrib. Dan kuliah maghrib saya mana ada yang dekat-dekat. Jadi dalam perjalanan tu biasanya, waktu itulah bagi saya alhamdulillah, doa, maknanya macam-macam doa. Hadirin dah dalam kereta. Sampai tengah bawa kereta, tak mesti kan tangan. Bukan accident pula kan. Peganglah steering tu. Pegang steering, doa je kat lidah. Tak payah syarat nak tadah tangan. Jadi doa. Macam-macam doa. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Apatah lagi zikir-zikir petang. Kalau waktu tu lagi afdal untuk kita baca. Baik di hujung-hujung waktu. Jadi doalah mudah-mudahan pada petang hari itu doanya Allah Ta'ala mustajabkan. Ada satu hadis yang mana diriwayatkan bahawasanya doa tu mustajab selama mana seorang hamba itu bangun dia kata yakum yusalli. Tapi yusalli di situ bukan salat. Kerana mana boleh salat selepas asar. Tapi yusalli di situ adalah kita sedang duduk menanti masuknya salat maghrib. Itu yang lebih tepat. Sebab tu hadis ni nak terjemah pun dia kena tengok juga. Dia tak boleh terjemah semesti kita boleh satu kepahaman kita terjemah. Tak, dia kena tengok kepada syarahan-syarahan. Yang ni bagi saya baik untuk kita menterjemah hadis. Sebab kalau kita kata fi yaumil jumu'ah, pada hari Jumaat ni ada satu sa'ah yang mana tidaklah seorang hamba bertembung dengan waktu tu, yaqumu wa yusalli, dia bangun dan dia salat. Kalau kita terjemah literal, bangun dan salat. Tapi kata para ulama, yusalli di situ adalah sebenarnya dia duduk menunggu masuknya waktu salat maghrib. Dan digunakan satu hadis Nabi yang lain, Nabi SAW kata, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang kamu berada di dalam salat, mantazara salah, selama mana dia menanti masuknya waktu salat. Jadi apabila dia menanti masuk waktu salat maghrib, itu pun dikira dia dalam salat juga. Jadi maksudnya dia waktu itulah dia berdoa. Waktu itulah dia berdoa. Mintalah sebarang hajat urusan kita ini, dunia dan akhirat, agar Allah Ta'ala permudahkan dan mustajabkan insya-Allah. Yang lebih penting, jangan lupa saya dalam doa tuan-tuan pada petang esok.
Doalah kebaikan untuk saya dunia dan akhirat. Allahumma amin. Saya minta maaf jika ada salah dan silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Ya? Penglihatan. Okey, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada sahabat kita Syahir. Alang-alang kita pada malam ni telah memasuki hari yang ke-3 Muharram. Malam ni kita dah masuk 3 Muharram 1445 Hijrah. Kita jadi maknanya minggu depan kita ada 2 anjuran untuk kita berpuasa. Ada 2 hari yang kita dianjur untuk kita berpuasa sunat. Pertamanya adalah Tasu'a, hari yang ke-9 daripada bulan Muharram. Dan yang keduanya Ashura, hari yang ke-10 Muharram. Asasnya yang dianjurkan berdasarkan hadis Muslim daripada Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, "Siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablah." Berpuasa pada hari Ashura, aku berharap agar dengannya Allah menghapuskan dosa setahun sebelum. Iaitu Allah padamkan dosa kecil setahun sebelum dengan pelaksanaan puasa hari Ashura. Ashura bila? 10 Muharram. Tetapi Rasulullah dimaklumkan bahawasanya hari yang ke-10 Muharram tu hari yang golongan Yahudi dia membesarkan hari tersebut. Lalu Nabi SAW pun memberi isyarat untuk menyelisihi Yahudi. Nabi kata, "La in baqitu ila qabil la asumanna at-tasi'." Kalau aku masih hidup pada tahun depan, aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. Tetapi takdir Allah, Nabi tidak sempat sampai kepada tahun yang berikutnya. Nabi wafat pada bulan Rabiul Awal. Maka kemudiannya anjuran masih kekal di sisi para ulama. Sebab itu kalau boleh kita berpuasa pada 9 Muharram dan juga pada 10 Muharram. Itu pada kurang seminggu sahaja lagi, insya-Allah hadirin dan hadirat. Bahkan ini juga termasuk dalam kategori berpuasa umum sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdalus siyami ba'da Ramadhan siyamu syahrillahi alladhi tad'unahu al-Muharram." Seafdal puasa selepas daripada puasa Ramadan adalah berpuasa dalam bulan Allah yang kamu panggil ia sebagai bulan Muharram. Jadi sekarang ini bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan Allah. Puasa sunat mutlak dalam bulan ni adalah afdal selepas Ramadan dan dianjurkan kita puasa pada 9 dan 10 Muharram, hari Tasu'a dan hari Ashura. Insya-Allah hadirin dan hadirat, memadai sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.